Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati. Apa dah jadi dengan Parti Bersatu selepas akaun parti tersebut masih dibekukan oleh SPRM? Sebelum ini kita mendengar beberapa nama pemimpin dalam Parti Bersatu yang terpalit dengan kes rasuah, terpalit dengan kes mahkamah, dan pada akhirnya membawa kepada akaun parti tersebut dibekukan. Jadi bagaimana aktiviti-aktiviti yang dirancang oleh parti tersebut? Bagaimana nak jalan sekiranya akaun dibekukan dan tiada duit? Tiada duit. Jadi dengan cara mengumpul derma. Ini pasti satu berita yang menggemparkan kepimpinan politik termasuk SPRM, karena pihak berkuasa yang terlibat untuk pembekuan akaun Bersatu adalah SPRM. Nah, berkaitan dengan ini, satu kejutan. Bersatu kumpul derma buat perhimpunan. Adakah parti Bersatu? Kita nak cakap muflis, nak cakap miskin pun tak juga, kerana mereka telah berjaya mengumpul RM330,000. Satu jumlah yang amat banyak. Dengan akaun Bersatu masih dibekukan oleh SPRM, parti itu mengumpul dana derma untuk mengadakan perhimpunan agungnya tahun ini. Menurut naib presidennya, Ronald Kendi, parti itu telah mengumpul dana berjumlah RM330,710.30 daripada pemimpin parti, ahli parlimen, dan adun. Bagaimanapun, jumlah itu tidak mencukupi. Jadi, timbalan presiden yang baru dilantik, Hamzah Zainuddin, dan Setiausaha Agung Azmin Ali menyumbang lagi RM35.000 setiap seorang, kata Ronald Kendi kepada hadirin perhimpunan dalam ucapan penggulungannya. Jadi ini bermakna ahli dan pemimpin Bersatu membayar kos perhimpunan agung tahunan. Maknanya, Parti Bersatu sampai membuat inisiatif ini, yaitu mengumpul derma bagi pelaksanaan perhimpunan. Dan yang paling hebatnya, Hamzah Zainuddin dan Azmin Ali tampil menderma setiap satu orang RM35.000. 35.000 banyak tuh, geng. Mungkinkah mereka sedang loaded banyak duit, jadi mereka pun dermah kepada parti untuk pelaksanaan perhimpunan Parti Bersatu. Seperti yang kita tahu, Hamzah Zainuddin naik pangkat menjadi timbalan presiden, manakala Azmin Ali naik pangkat menjadi Setiausaha Agung Bersatu. Mungkinkah ini menunjukkan ciri-ciri kepimpinan baharu Bersatu semakin baik? Kenapa tak ada nama Muhyiddin? Derma 35.000. Kenapa tak ada nama Peja? Jadi itu menjadi persoalan lah. Saudara banyak saya hormati, mungkin ini menunjukkan bahwa Azmin dan Hamzah menjadi pemimpin yang layak untuk menduduki jawatan presiden pada masa akan datang. Apa komen Anda? Hai, halo, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, setelah kita dikejutkan dengan kematian satu lagi pemimpin yang terkenal di Malaysia, yaitu Allahyarham Tun Daim Zainuddin, dan pada akhirnya kes mahkamah ataupun siasatan terhadap Daim Zainuddin telah dihentikan, sudah diumumkan telah dihentikan, manakala terhadap istrinya masih diteruskan. Tapi saudara-saudara, apa yang berlaku selepas pemergian Tun Daim Zainuddin? Sudah pasti ini adalah pemergian yang mengejutkan Tun Mahathir, karena beliau adalah
rakan sekutu ataupun sekutu rapat ataupun mungkin kawan baik kepada arwah, manakala istri Dayam Zainuddin pula. Dalam satu kenyataan yang terbaru yang pasti mengejutkan, kerana menyebut nama Anwar Ibrahim, menyebut nama Perdana Menteri yang sepatutnya disiasat menurut Naimah Khalid. Perkongsian berkata daripada Malaysia kini, SPRM sepatutnya siasat Anwar, bukannya Daim, kata Naimah. SPRM sepatutnya menyiasat Perdana Menteri Anwar Ibrahim, bukannya bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin, kata Balu Allahyarham. Naimah Khalid membuat kenyataan itu selepas SPRM memaklumkan pihaknya akan meneruskan siasatan ke atas Daim Zainuddin dan keluarganya berhubung pembelian aset di luar negara adalah lebih baik bagi SPRM untuk menggunakan sumber yang ada bagi menyiasat pengakuan Perdana Menteri sendiri di Parlimen bahawa ahli perniagaan telah membayar perjalanannya ke luar negara. Apa yang mereka dapat sebagai habuan? Bukankah itu rasuah, kata Naimah dalam kenyataan. Dia merujuk kenyataan di Parlimen pada 21 November lalu yang kira-kira 70 hingga 80% kos melibatkan perjalanan dan lawatan rasminya ke 5 negara awal bulan ini ditampung oleh syarikat swasta yang mengikuti urusan itu. Anwar kemudian menjelaskan perbelanjaan bahagiannya untuk perjalanan tersebut ditanggung sepenuh oleh kerajaan. Anwar juga berkata, baki tempat duduk dalam penerbangannya ditawarkan kepada syarikat swasta yang turut pergi ke negara-negara tersebut untuk tujuan pelaburan atau usaha sama. Syarikat ini bayar kos masing-masing berjumlah RM4.5 juta, katanya ketika itu. Pada 20 November, Daim dibebas dan dilepaskan daripada pertuduhan gagal mengisytiharkan aset kira-kira seminggu selepas pemergiannya. Mahkamah Session KL membenarkan permohonan Timbalan Pendakwa Raya Wan Shaharuddin Wan Ladin bahawa pihak pendakwaan tidak ingin meneruskan prosiding susulan kematiannya. 2 hari kemudian, SPRM berkata pihaknya masih meneruskan siasatan dan menjejak keuangan aset Allahyarham dan keluarga. Siasatan turut melibatkan isteri Allahyarham Daim, yaitu Toh Puan Naimah serta ahli keluarganya, dan siasatan tertumpu kepada perolehan aset-aset di luar negara, kata SPRM, sambil menambah siasatan dibuat dengan kerjasama agensi antarabangsa. Bagaimanapun, Naimah mengingatkan pihak berkuasa yang mahkamah telah melepas dan membebaskan suaminya. Apakah kerajaan tidak menghormati keputusan mahkamah? Tambahan pula, jejak wang apa? Untuk menyiasat jejak wang, perlu ada kesalahan rasuah dilakukan terlebih dahulu. Jika tidak ada kesalahan, maka suatu aset adalah dikira sah dan hasil usaha keras, sama ada di Malaysia atau di tempat lain, kata Naimah. Berkaitan dengan ini, apa komen Anda?